Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka itu memahami tentang ajarannya, yakni Islam. Dalam kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita menyambung kembali pengajian menerusi buku ataupun kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. Kita telah lama tidak mempelajari berkenaan dengan kitab ini, dan insya-Allah pada malam ni kita akan kembali menyambung bab yang ke-8, bab yang ke-8 muka surat 64. Muka surat 64 perkara yang kelima. Bab ke-8 ini iaitulah yang berkaitan dengan cara dan tujuan tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam. Kita telah mempelajari tentang beberapa perkara berkenaan dengan cara dan tujuan tipu daya syaitan terhadap anak cucu Adam ini. Yang pertamanya, tujuannya adalah untuk menggelincirkan manusia dari jalan ke syurga. Yang kedua, menyesatkan dari jalan yang benar dan lurus. Yang ketiga, melahirkan perseteruan dan kemarahan. Manakala yang keempat, menyekat manusia dari jalan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini antara cara dan tujuan syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Pada malam ni kita akan mempelajari poin ataupun perkara yang kelima, menakutkan pengikut-pengikutnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan iblis ini, mereka akan melakukan perkara yang bertujuan untuk menakutkan pengikut-pengikutnya, yakni pengikut-pengikut syaitan ini, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala menerusi surah Ali Imran ayat yang ke-175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita-berita serangan beberapa rombongan orang kafir ke atas orang-orang mukmin di sepanjang sejarah.
Itulah cara syaitan menakutkan pengikut-pengikutnya dari mentaati Allah untuk melawan kekacauan orang kafir harbi yang selaku syaitan manusia. Maka janganlah kamu takut kepada syaitan, sama ada jin dan manusia itu, tetapi takutlah kepada aku, yakni Allah, jika kamu sekalian benar-benar orang yang beriman dengan aku, yakni dengan Allah. Salah satu daripada cara dan tujuan syaitan ini untuk menyesatkan manusia ialah menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Itulah dengan menyatakan jika sekiranya kamu ikut Islam, kamu boleh mati awal. Macam mana dikatakan mati awal? Kerana Islam menuntut umatnya untuk berjihad. Untuk berjihad. Kita mendengar kisah bagaimana peperangan di dalam Islam ni banyak. Dimulakan dengan peperangan Badar, Uhud, Ahzab dan lain-lain lagi, sehinggalah ke zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di zaman Khulafa ar-Rashidin dan seterusnya kepada khalifah-khalifah yang selepas daripada itu. Islam naik dengan jihad. Islam ni dia naik dengan jihad. Kerana apa? Tujuan jihad ini bukan untuk membunuh manusia, tetapi tujuan jihad ini adalah untuk memartabatkan Islam. Untuk memartabatkan Islam. Bagaimana yang dikatakan jihad ini bertujuan untuk memartabatkan Islam? Tidakkah ramai orang terbunuh? Tidakkah ramai orang yang cedera dan sebagainya? Ya, betul. Tetapi sebelum berlakunya apa yang dikatakan pertumpahan darah, Islam menawarkan apa yang dikatakan damai ini. Damai. Apakah yang dimaksudkan dengan damai? Iaitulah menyerah diri dengan Islam. Menyerahkan tanah air itu untuk ditadbir dengan Islam, untuk diurus dengan Islam. Islam masuk bukan dengan cara membunuh, tetapi Islam masuk dengan menawarkan al-fathu, pembukaan kota Mekah ke kota-kota yang besar di dunia ini ke, ataupun di satu-satu tempat. Dalam arti kata, jika sekiranya kamu masuk Islam ataupun kamu menerima Islam, kamu selamat. Walaupun kamu tak masuk Islam, tetapi kamu menyerahkan urusan pentadbiran itu kepada Islam, kamu selamat. Kamu boleh hidup dalam negara itu, kamu boleh mendiami negara itu, kamu boleh melakukan apa jua perkara, termasuklah peribadatan kamu. Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, apa ke, aman. Mereka boleh membina rumah ibadat, mereka boleh melakukan amal ibadah sebagaimana biasa. Cuma kekuasaan itu diserahkan kepada Islam. Yang memerintahnya mesti Islam. Itu je. Tetapi jika sekiranya mereka enggan untuk menyerahkan negara itu kepada Islam, dan Islam tidak memulakan peperangan itu, sudah tentulah pihak yang tidak menyerah itu akan menentang Islam dan melancarkan serangan ke atas Islam. Masa itulah Islam mempertahankan dirinya, maka berlakulah peperangan jihad. Ada orang kata, tidakkah itu dikatakan merampas negara orang? Tidak. Kerana apa? Bumi ini adalah milik Allah. Allah menyuruh umat manusia, umat Islam, supaya mentadbir bumi ini dengan Islam. Mentadbir bumi ini dengan Islam, mengurus bumi ini dengan Islam. Sebab apa? Islam itu adil. Sistem-sistem yang lain itu tidak adil. Kita pernah mendengar cerita tentang kekuasaan Rom sebagai contoh. Parsi, dua kuasa besar dunia ketika itu. Mereka menindas manusia bila mereka boleh, negara yang mereka takluki, mereka menindas manusia, menzalimi manusia, mengenakan cukai dan sebagainya. Tetapi bila Islam datang, Islam menghapuskan cukai, tetapi mengenakan zakat, mengenakan jizyah,
cukai kepala kepada penganut-penganut yang lain daripada Islam, tetapi dengan kadar yang rendah. Dengan kadar yang rendah. Sebab apa? Sebab Islam memberi hak dan keadilan kepada manusia. Jadi inilah yang dikatakan Islam. Dan Islam tidak pernah menghalang umat manusia untuk beribadah dengan cara mereka. Tak pernah. Inilah yang dikatakan Islam. Tetapi syaitan iblis ni dia datang, dia menghasut manusia dengan menyatakan bahawa apa? Kamu ikut Islam, kamu mati awal. Pasal Islam ni suruh orang berperang. Sehinggalah orang Islam sendiri salah faham terhadap jihad. Orang Islam sendiri pun salah faham terhadap jihad ni. Dia kata Islam ni membunuh. Sedangkan Islam tidak pernah melancarkan serangan itu dengan sewenang-wenangnya. Membunuh manusia dengan sewenang-wenangnya. Kecuali orang kafir itu melancarkan serangan kepada Islam. Dan Islam itu dipertahankan, maka berlakulah peperangan. Jadi perkara-perkara inilah yang ditakut-takutkan oleh iblis syaitan. Apa lagi yang ditakutkan oleh syaitan iblis ni kepada orang yang Islam? Kalau kamu ni melaksanakan Islam, kamu jadi huru-hara. Kuasa besar akan mengancam kamu. Ini yang berlaku dalam dunia moden. Sebab itu orang tak nak kepada Islam ni. Kenapa? Kerana kalau Islam memerintah, Islam mentadbir, mereka akan kacau. Mereka akan ganggu. Negara-negara luar tidak akan datang. Itu semua adalah hasutan syaitan, menyebabkan orang takut dengan Islam. Begitu juga syaitan iblis ni, dia akan ganggu manusia dengan menyatakan jangan tutup aurat. Kalau tutup aurat bagi perempuan, jangan tutup aurat. Kalau tutup aurat ni payah dapat kerja. Belamba orang pakai tudung dapat kerja. Kan? Gaji pun lagi besar daripada yang tak pakai tudung. Dia mengada-adakan perkara yang tidak diada-adakan dan membawa contoh-contoh membawa contoh-contoh umat-umat yang terdahulu melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan was-was, keraguan kepada manusia. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 175. Dia menakut-nakutkan manusia dengan membawa contoh-contoh lampau. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 175. Patutlah manusia ni takut. Nak terima Islam, nak melaksanakan perintah Allah, nak melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Pasal apa? Dia diganggu oleh syaitan iblis. Diganggu oleh syaitan iblis sampai hari ini. Inilah dia yang dikatakan propaganda palsu daripada syaitan yang amat kuat untuk menakutkan hamba-hamba Allah dalam mentaati dan mematahkan semangat jihad di hati umat Islam untuk memenangi ke atas syaitan, jin dan manusia. Ini perkara yang kelima. Tujuan dan cara syaitan ini mewas-waskan kita. Jadi kita pun rasa tak yakin dengan Islam. Rasa kalau ikut Islam ni susah. Kalau ikut amalan yang diperintahkan oleh Allah ni, kita rasa macam tak selesa. Kan? Sebab itu, bila orang ni, dia tak jumpa surau, dia tak solat. Pasal apa? Dia kata malu kat orang. Orang lalu lalang tengok. Kamu semayang atas padang. Kamu semayang di airport. Kamu itu dan ini. Kan? Jadi kamu malu. Kalau kita tengok pok-pok tabligh ni, dia pergi mana-mana pun, sampai di airport tu, dia cari mana-mana sudut. Airport yang tak ada surau, dia semayang je. Kan? Orang lalu lalang. Tapi ada orang Islam sampai tak semayang. Pasal apa? Tak jumpa surau. Itulah dia manusia yang telah termakan hasutan syaitan. Pasal apa? Pasal dia ingat surau je tempat solat. Sedangkan al-ard itulah tempat sujud manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahaja bumi itu, asal dia suci, bersih, maka dibenarkan oleh Islam untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, muslimin yang dirahmati Allah, cara dan tujuan syaitan ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi amalan-amalan jahat supaya kelihatan baik.
Ini satu dari cara. Menjadikan amalan-amalan jahat itu supaya kelihatan baik. Maksiat dikatakan kebajikan. Fitnah dikatakan sebagai suatu perkara yang baik. Ini semua adalah termasuk di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan pun menghiasi apa-apa amalan jahat yang dilakukan oleh para pendusta akan ajaran rasul-rasul mereka, sehingga amalan yang jahat itu kelihatan baik dan betul, dan sebaliknya dilihat kebenaran itu sebagai kebatilan. Sebab itulah ada orang kata apa? Ada orang kata judi itu bagus. Kenapa? Kerana dia boleh buat untung. Sehingga dulu orang namakan loteri kebajikan masyarakat. Ni adik-adik kat depan ni tak pernah dengar cerita loteri kebajikan. Dulu-dulu dalam surat khabar Jawi lama dia keluar loteri kebajikan masyarakat. Apa faedahnya loteri judi itu dikatakan kebajikan? Ini dia. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-An'am, perkara jahat dikatakan baik. Konsert amal, berjoget, konsert amal, bercampur laki perempuan, menyanyi. Tujuan apa? Charity, kebajikan. Nak sumbang buat masjid, Masya Allah, buat konsert. Panggil artis tak tutup aurat, buat collection. Lepas tu sumbang kepada masjid, sumbang pada rumah anak yatim. Pasal apa? Konsert amal. Ini dia. Letak konsert, lepas tu belakang letak amal. Jadi baik. Ini yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Perkara jahat dilihat baik. Apa lagi? Orang-orang yang dikatakan perasuah, makan rasuah, dilantik menjadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, habis dosa rasuah dia. Kalau dia tak jadi pemimpin, tak dinamakan perasuah. Jadi dia dilantik jadi pemimpin, dikira tak apalah, rasuah pun rasuah lah, yang penting dia pemimpin, jadi hapus dosa dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah permainan syaitan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 43. Yang jahat adalah jahat, yang maksiat adalah maksiat, yang haram adalah haram. Yang haram tak akan jadi halal. Yang maksiat dia tak akan jadi kebajikan muslimin yang dirahmati Allah. Kalau itu juga berlaku, maka itu adalah permainan syaitan yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 43. Pegangan karut dan amalan batil yang menjadi amalan anak cucu Adam telah merasakkan asal fitrah manusia yang pada umumnya cintakan kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka telah berbalik hati dengan membenci kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab apa? Sebab hatinya telah dipalingkan oleh syaitan dan iblis. Apabila perkara yang jahat yang dilakukan itu dianggap sebagai perkara yang baik. Dianggap sebagai perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah An-Naml ayat yang ke-24. Bagaimana ditwist, diubah yang jahat tu nampak baik. Allah Taala cerita lagi, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Dan syaitan telah memperhiasi amalan perbuatan syirik para penyembah matahari supaya benar, serta ia menghalang mereka itu dari jalan yang benar. Maka dengan itu mereka tidak mendapat petunjuk untuk menerima jalan hidup yang benar dari Allah. Allah menceritakan bagaimana syaitan ini menghalang manusia daripada melihat penyembah-penyembah matahari itu berada di atas jalan kesesatan. Dia kata apa? Dia kata apa salahnya sembah matahari? Itu makhluk Tuhan juga. Matahari pun dicipta oleh Tuhan. Jadi apa salahnya kita sembah matahari? Matahari yang memberi kehidupan kepada manusia, matahari yang menyinari hidup manusia.
Dia twist jadi macam tu. Sampai kepada tahap manusia menganggap tak salah sembah matahari ini. Pasal apa? Ia membawa sinar kehidupan. Ia membawa kebaikan kepada manusia. Jadi tanda syukur manusia kepada matahari, kena sembah matahari. Jadi ramai pengikut-pengikut manusia itu menjadi penyembah matahari. Banyak perkara-perkara yang telah berlaku dalam kehidupan manusia ini, amalan-amalan syirik yang dianggap sebagai sesuatu yang baik. Seterusnya lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Ankabut pula ayat yang ke-38. Ayat-ayat ini dimulakan dengan perkataan wazayyana, dihiasi, ya? Dihiasi. Kosmetik lah maksudnya. Wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Surah Al-Ankabut ayat 38. Dan yang demikian itu adalah kerana syaitan menampakkan baik pekerjaan jahat kaum yang menentang Nabi Hud dan Nabi Saleh, dan ia menghalangi mereka dari jalan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, sedangkan mereka mempunyai akal pemandangan yang bijak. Kata Allah Ta'ala, amalan-amalan menentang Nabi itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Perkara-perkara ini berlaku ke atas Nabi-Nabi yang terdahulu. Bayangkan apabila datang di zaman moden ini, banyak amalan-amalan syirik yang dilakukan oleh manusia dianggap sebagai sesuatu yang baik oleh manusia. Ini antara perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan kepada kehidupan manusia. Antaranya ideologi moden hari ini, sekularisme, kapitalisme, macam-macam ism yang lahir dalam dunia moden pada hari ini. Orang-orang Islam beramal dengan fahaman-fahaman ini, menganut fahaman-fahaman ini. Sekularisme sebagai contoh, sekular menganggap bahawa agama ni tidak ada kaitan dengan kehidupan. Jadi manusia hidup tak perlu ada asas agama. Agama ini untuk ibadat je. Bila nak semayang, baru ikut agama. Bila nak pergi haji, baru ikut agama. Ni sekarang ni sibuk ni. Orang tengah nak pergi haji ni, sibuk. Puak sekular pun pergi haji ni. Tapi dalam masa yang sama, tidak yakin dengan Islam. Menganggap Islam itu sesuatu yang bukan trust, tapi pergi haji. Ini golongan sekular. Menganggap bahawa agama itu dicabut daripada kehidupan. Agama ni bab-bab ibadat khususiah sahaja. Dalam masalah ekonomi tak payah ikut Islam. Dalam masalah politik tidak perlu ikut Islam. Itu sekular. Mengesampingkan, mengenepikan Islam itu dalam kehidupan yang trust kepada kehidupan manusia. Jadi amalan-amalan ini diamalkan oleh manusia. Ramai orang Islam yang menganut fahaman sekular ini, sehinggalah mereka menganggap bahawasanya apa salahnya kalaulah kita panggil konsert luar, penyanyi luar dan sebagainya, biarlah dia nak menyanyi, walaupun dia boleh merosakkan budaya hidup manusia yang beriman kepada Allah, dia boleh merosakkan apa yang dikatakan budaya setempat dan sebagainya, kan? Penyanyi-penyanyi luar, pelakon-pelakon luar dibawa masuk ke dalam negara kita dan sebagainya. Anak-anak muda ni penuh stadium, surau tak penuh. Pasal apa? Bagi dia itu kebebasan. Tak apa, bagi budak-budak ni seronok menyanyi. Bagi dia pergi ke stadium, bagi dia pergi event-event yang macam ni. Kenapa? Itu adalah lifestyle, cara hidup baru. Tak apa, penuh. Tak semayang, minum arak, ambil dadah dan sebagainya. Jadi dia adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang termasuk di dalam ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Ia dianggap baik. Kenapa? Keseronokan. Budak-budak ni kita tak boleh sekat keseronokan. Kalau kita sekat keseronokan, dia akan memberontak. Itu reason syaitan. Anak setan, bapa setan, orang kata. Reason.
Keseronokan ni dia ada had dan batasan. Seronok tu macam mana seronok? Seronok yang tidak bertentangan dengan Quran hadis, tak apa dah seronok. Tapi kalau dah seronok, langgar prinsip-prinsip Islam, langgar akhlak Islam, itu dah syaitan masuk dalam ayat yang kita bicarakan pada malam ini, muslimin rahmati Allah. Jadi keseronokan yang dibenarkan oleh Islam itu ada had dan batasan. Keseronokan yang dilarang oleh Islam itu ada perkara yang ditegah dan dilarang. Kenapa? Islam itu adalah agama rahmah yang membawa kebaikan kepada kehidupan manusia dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang kata tak apalah konsert ni, bagi budak-budak muda suka, seronok, tak apa, sekali-sekala bukan selalu. Yang itu yang penuh tu. Tiket habis jual tu. Berapa ribu tiket pun habis jual. Yang datang masjid surau kepada program-program Islam free pun orang tak datang. Kuatnya ajakan syaitan ini, bujukan syaitan ini, sehingga manusia boleh berkeadaan demikian, muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kebijaksanaan akal seseorang itu tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menerima hidayah Allah apabila asal fitrahnya telah dirasuk oleh perhiasan syaitan kepada keburukan ajarannya. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan perkara tersebut di dalam ayatnya. Allah Taala sebut lagi, la uzayyinannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah Al-Hijj ayat 39. Syaitan iblis berkata, semua ayat ni cerita tentang zina, az-zina, perhiasan. Syaitan iblis berkata, dan sesungguhnya aku akan memperhiasi segala jenis maksiat kepada mereka, yakni anak cucu Adam, supaya mereka dapat lakukannya dengan perasaan bersetuju, yakni seronok di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Syaitan dah sebut dalam ayat yang Allah Ta'ala cerita surah Al-Hijj ayat 39. Syaitan kata apa? Aku akan pusing semua cerita ni. Aku akan hiasi benda-benda yang buruk ni biar nampak baik. Supaya apa? Supaya perbuatan maksiat itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tujuannya apa? La ughwiyannahum ajma'in, supaya kau boleh sesatkan semua anak Adam ni. Cara dia apa? Dengan cara la uzayyinanna lahum, menghiasi amalan ibadat, amalan ataupun perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak bermoral itu dianggap sesuatu yang baik. Dianggap sesuatu yang baik. Nak hilang stres. Cara nak hilang stres dengan muzik, dudang. Cara hilang stres, tengok perkara-perkara maksiat, dia boleh hilang stres. Lepas tu kita kata, oh boleh hilang stres, tak apa. Mak ayah pun kata, tak apa, bagilah budak-budak tu ruang. Dia tak sedar yang kedua tu, wala ughwiyannahum ajma'in. Itu dia. Tak apa, dia bawa kita wala ughwiyannahum ajma'in. Sebenarnya aku buat begitu nak menyesatkan semua sekali. Habis dengan mak ayah jadi sesat. Habis semua akan jadi sesat, muslim-muslimat rahmati Allah. Redha dengan maksiat, setuju dengan perkara-perkara yang diharam, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditonjol apa? Ditonjol keseronokan. Dia bawa kita dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tu seronok, tenggelam dengan keseronokan, dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi, hiburan dan sebagainya. Tujuannya, di poin dia kat dua ni. Yang kedua ni, wala ughwiyannahum ajma'in. Masa itulah aku tarik semua tu ke arah kesesatan, kata syaitan. Bila kita tak belajar Quran, kita tak jumpa ayat-ayat ni. Bila kita tak belajar Quran, tafsir Quran, ataupun kita tak belajar tentang syaitan ni, kita tak tahu cara permainan dia. Cara permainan syaitan iblis ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana
Maksudnya surah Fatir ayat yang ke-8. Maka apakah engkau tidak berfikir mengenai orang-orang yang diperelokkan kepada amalan jahat oleh syaitan, lalu ia nampak akan perkara jahat yang dihiasi itu sebagai baik? Banyak ayat ni. Banyak ayat. Allah Ta'ala kata, apakah engkau tidak boleh berfikir mengenai orang-orang yang diperelokkan amalan yang jahat oleh syaitan, lalu ia nampak akan perkara jahat yang dihiasi itu sebagai sesuatu yang baik, kata Allah. Tak nampak. Siapa nampak? Tak nampak. Muslim yang rahmati Allah. Kenapa? Kerana dia menguntungkan. Dia boleh membawa kebaikan kepada manusia. Maka dia tidak nampak akibat yang telah dirancang oleh syaitan iblis. Hiasan amalan batil daripada syaitan ini, supaya nampak benar, adalah di antara cara syaitan yang berkesan dalam menyesatkan anak cucu Adam. Dengan itu akal manusia akan menjadi malap dan tidak mempunyai ketajaman dalam berfikir. Namun begitu terdapat juga dalam sesetengah keadaan fikiran yang malap dengan sebab perhiasan syaitan itu kembali bercahaya setelah ia dapat dipulihkan oleh hidayah Allah, dan mereka masuk Islam atau kembali beribadah kepada Allah bagi yang asalnya beragama Islam. Kenapa kita tidak boleh berfikir? Ayat ni kata kenapa manusia tidak boleh berfikir. Manusia tidak boleh berfikir kerana dia tidak sampai hidayah Allah. Walaupun dia sedang melakukan maksiat, dia tak sempat nak fikir. Muslimin rahmati Allah, tak sempat. Kenapa dia tidak sempat? Dia dihalang oleh syaitan iblis untuk berfikir. Jadi dia tidak nampak kejahatan itu adalah kejahatan. Dia tidak nampak maksiat itu adalah maksiat, kerana dia telah ditutupi oleh syaitan iblis. Kita kata macam mana syaitan iblis ni tutup? Kita pernah dengar cerita macam mana orang kena sihir. Kedai makan tak nampak. Itu contoh dia. Kedai makan yang hari-hari kita datang, tiba-tiba tak nampak buka. Sebab apa? Siapa yang tutup? Syaitan ni lah, iblis ni. Jin ni dia datang, dia tutup pandangan kita. Tak nampak. Sebab apa? Kedai itu disihir. Kena sihir. Jadi manusia ni hari-hari kena sihir di setan ini. Kita tidak nampak kebaikan. Yang tu kita tak nampak pula. Kita duk cerita apa? Kedai ni tak nampak. Saya tak nampak jalan nak pergi rumah dia. Saya tak jumpa itu, tak jumpa ini. Sebab benda tu disihir. Tetapi dalam hidup kita ni, walaupun kita tidak disihir, syaitan ni duduk main silap mata hari-hari dengan kita. Dia tutup pandangan-pandangan kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pandangan kita melihat perkara-perkara yang baik, sehingga terlajak masuk melakukan maksiat, terlajak masuk melakukan benda mungkar. Baru sedar bila Allah Ta'ala kembali memberi hidayah kepada orang tu, dia balik semula kepada Islam, balik semula ke pangkal jalan. Itu cerita tak sihir tu. Tapi syaitan ni dia main silap mata. Jadi dia tak nampak kebaikan itu. Jadi banyak perkara yang kita kena faham. Begitu jugalah amalan bersedekah. Kita perabi duit macam-macam. Kadang-kadang kita perabi duit sampai puluh-puluh ribu, belas-belas ribu. Tapi sampai time nak sedekah, nak bagi RM2 berkira. Kenapa? Ini dia punca dia. Sebab syaitan ni boleh tutup laluan itu untuk kita, sehingga kita tidak berupaya untuk keluar sedekah itu. Sama macam kita buat benda yang membazir tadi tu, berpuluh-puluh ribu, sebelah-belah ribu, ribu-ribuan duit yang kita habis. Bayangkan kalau kita perabi duit kita yang beribu tadi ni untuk sedekah dan melakukan kebaikan, banyak mana pahala yang kita dapat daripada kita membazir, buang duit melakukan ataupun membeli barang-barang yang tidak berfaedah. Tapi bila time nak sedekah, kan ada beza. Ada beza dia. Sedekah RM2.
Nak buat masjid, sedekah RM1. Bila nak siap masjid tu? Ada kata berkat Ustaz. Memanglah berkat. Tapi kalau masing-masing duk bagi RM1, lambatlah. Kan? Berbanding kita duk habis beribu-ribu dan benda lain. Cuba kita bagi lebih untuk buat masjid ni. Sama macam kita bagi dalam benda yang tak menguntungkan. Itu muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa jadi macam tu? Ni punca dia Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sedang kita baca ni. Dia ada penutup dia. Siapa tutup? Iblis ni. Syaitan iblis ni. Dia tutup kita laluan-laluan tu. Sehingga tak ada selera nak melakukan perkara-perkara baik ini. Muslimin dan muslimat Allah. Masya Allah. Teruk. Teruknya kita berhadapan dengan syaitan dan iblis ni. Seterusnya lagi. Terdapat juga di kalangan manusia yang sampai ke peringkat sanggup membunuh diri. Ini disebabkan kecelaruan dalam berfikir, sehingga ditimpa dengan keburukan dalam hidup dan tidak bertambah hidayah untuknya. Dia dalam ilmu psikologi ni. Bila kita berada kepada tahap, dia ada satu bisikan. Bisikan ni dia datang. Dia datang ketika mana kita stres yang melampau. Ada orang panggil anxiety ni, macam-macam benda yang kecelaruan dalam hidup kita ni. Ada yang telan pil, ambil pil, penenang. Sebenarnya tak tenang pun dia tidur je. Jadi rosak, lagi teruk rosaknya. Kan? Penyelesaian ni bukan pil tu. Penyelesaian ialah taubat, istighfar, solat hajat. Yang dikatakan spiritual ini kerohanian. Telan pil ni pun dia tak akan jadi yang dikatakan penyelesaian kepada hidup kita. Bila sampai pada satu tahap, bila kita tak ada unsur dalaman tadi ni, kekuatan dalaman tadi tak ada, istighfar, zikir kurang, orang yang stres yang melampau ni, kecelaruan dalam hidup ni, dia tinggal yang tu. Dia tinggal yang tu, dia akan sampai tahap benda ni akan datang bisik dia. Bisik dia jahat. Suruh terjun bangunan, suruh bunuh anak, suruh bunuh isteri, kan? Macam-macam lah. Timbulkan cemburu buta dan sebagainya. Macam-macam. Akhir sekali berlakulah yang kita dengar dalam berita-berita tu. Suami bunuh isteri. Mulalah orang cerita, oh saya tak sangkalah, dia baik, mungkin dia ada masalah. Masalah apa ikut setan? Tadi cerita di situ, kat situ. Dia ikut syaitan tadi, bisikan tu halus. Dia datang ketika mana kita terlalu lalai, lemah diri kita, sehingga tidak ada kekuatan diri. Jadi sebab itu bila kita stres ke apa ke, ambil wudu, solat, mohon kepada Allah, beristighfar, banyakkan bina kekuatan dalaman itu. Selain daripada obat-obat moden lah, kita bina kekuatan dengan cara yang sedemikian. Kenapa? Kerana ia menjadi penghalang kepada bisikan-bisikan syaitan ni. Jahat. Yang tu terjun bangunan tu, yang tu bunuh anak tu berapa tahun yang lepas, saya lupa dah. Dia tengok, dia ni hilang pekerjaan, tak silap saya dekat Bangi cerita tu. Dia datang ke surau, bawa anak. Jadi orang nampak, baguslah dia bawa anak. Tiba-tiba dengar berita, sembelih anak. Berapa orang? 2-3 orang. Stres. Lepas tu satu lagi, dalam kaedah kaunseling ni, dia tak share, dia kena share. Masalah tu dia kena share. Jumpa kaunselor ke, orang yang boleh dipercayai, dia kena share masalah tu, dia release benda tu. Selain daripada benda-benda yang kita sebut tadi, unsur-unsur spiritual ni. Bayangkan, bagaimana dia boleh bunuh anak tu? Ini dia bisikan tadi. Bisikan tu datang daripada engkau duk bela anak ni, beban kau bunuh anak ni, kau bunuh, beban. Mungkin itu bisikannya. Dia bunuh anak dia. Kan?
Sebelum puasa yang lepas baru ni pun kita dengar cerita dekat mana, dekat Johor mana, bunuh isteri, tembak, masuk rumah, tembak, bunuh isteri. Ini semua adalah bisikan-bisikan syaitan yang boleh menyebabkan manusia itu hilang pertimbangan. Bila dah bunuh tu baru sedar. Syaitan tepuk tangan dah. Ayat-ayat itu sebelumnya kita dah belajar. Syaitan akan tepuk tangan dah. Aku tak tahu. Dia bari, dia panggil. Bari, aku berlepas tangan. Kau tangguh sendiri, kau jawab sendiri Tuhan. Aku tak tahu. Dia bari. Ini style syaitan. Ini dah style syaitan yang Allah Ta'ala dah cerita. Psikologi kok mana, kau belajar psikologi kok mana pun, ini dia. Saya memang masa saya dalam bidang psikologi counselling, memang bidang saya, cerita bab-bab benda-benda yang macam ni kan. Tapi nak ceritanya itu bukan penyelesaian dia. Kita banyak teori. Kita belajar teori-teori barat, macam-macam teori kita belajar. Sebenarnya ending dia kat sini ni, spiritual ni kurang. Spiritual. Jadi bila kita stres, lagi kuat ibadah, jadilah orang yang abid. Stres ni kita kena jadi abid, kena jadi orang yang kuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita duk main layan macam ni, tak sudah kita. Tak sudah. Jadi perkara-perkara yang seumpama ini, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, kita dah belajar bab setan ni, peranan syaitan iblis cukup besar untuk menyesatkan kita. Salah satu cara sesatnya, kita bunuhlah orang yang hampir dengan kita bila datang bisikan-bisikan tadi, sehinggalah kita mati dalam keadaan dosa besar. Orang yang kita sayangi terkorban. Bunuh orang ni bukan dosa kecil, dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT. Apatah lagi bunuh diri sendiri, dosa yang sangat besar. Sebab itu ada sebahagian ulama kata, orang yang bunuh diri ni, qatlun nafs ini, bunuh diri ini dikira syirik. Ada sebahagian pandangan, apa nama ni, ulama menyatakan bunuh diri itu syirik. Reason dia apa? Reason dia yang kata bunuh diri itu syirik kerana dia telah menjadikan dirinya seperti Allah, seperti Tuhan. Dia sendiri cabut nyawa dia. Ada yang berkemerangan itu. Walaupun pandangan itu tidak masyhur, tapi ada pandangan yang sedemikian. Tapi bunuh diri ini tidaklah jadi kafir, jadi syirik, pandangan yang rajihnya. Tapi ada pandangan yang menyebut begitu. Jadi sebab itulah, sebelum sampai kepada tahap-tahap yang saya sebut tadi, kalau kita ada stres ke apa ke, istighfar banyak-banyak, solat hajat, dekatkan diri dengan Allah, bangun malam, qiyamul lail, tahajud, insya-Allah dirilis, ditenang. Tenang setenang-tenangnya, insya-Allah. Itu obat penawar yang paling penting. Ni semayang tak duk terlampil. Siang malam, tengah hari, pagi petang terlampil. Pergi penenang tu. Jangan duk makanlah pergi tu. Sekali-sekali boleh lah. Jadi akhir sekali jadi tak tenang juga. Semayang tak, apa tak, duk terlampil. Mana boleh. Jiwa kosong. Ini jadi sarang tempat syaitan iblis untuk duduk dalam diri kita. Lainlah orang semayang, orang melakukan ibadah, adalah kekuatan diri sikit. Tapi kalau diri sendiri pun tak semayang, tak mohon diri kepada Allah SWT, bagaimana Allah Ta'ala nak tolong? Jadi dengan pengajaran ini, mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kita sambung lagi bulan depan, perkara yang ketujuh, mendedahkan aurat dan menzahirkannya. Ini pun dalam perancangan syaitan iblis. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.